Hai semua, selamat datang ke channel Hafiz Share. Sekali lagi kita akan share pengalaman sahabat kita dan apa yang dia nampak ketika dia masuk ke dalam ward hospital. Okey, sekarang ni aku akan baca kisahnya. Okey. So, sebelum dia mulakan kongsi pengalamannya, so dia ada bagilah beberapa tips untuk mengelak perkara yang tak diingini. Okey, kat sini dia tulis, jika ada sesiapa di antara kita atau ahli keluarga kita yang ditakdirkan nanti ditahan di ward hospital, sebelum keluar dari hospital, bacalah ayat maksurah atau ayat kursi, lalu kita hembus kiri, kanan, depan dan belakang sebelum pulang ke rumah. Amalkanlah. Kita tak tahu apa yang mengikut kita pulang. Yang menjadi mangsa ialah anak-anak. Okey, kita mulakan perkongsiannya. Bila aku masuk ke dalam ward, tengok kat atas siling. Okey, kat sini dia cakap bila dia masuk ke dalam ward, tengok kat atas siling, banyak makhluk merayap. Ini terjadi pada April 19 pada tahun 2017. Okey. Ingin aku kongsikan pengalaman sewaktu berada di hospital. Ini dari kacamata seorang yang sepek matanya. Sepek. Okey. Bila aku masuk ward hospital, mata aku yang sepek ini pasti akan memerhatikan sekeliling, atas dan bawah, sebab terlalu banyak makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Aku bukan bertujuan menakutkan sesiapa, tetapi itulah pengalaman si mata sepek. Dia bahasakan dirinya sebagai mata sepek. So, di sini ada beberapa kes yang aku senaraikan yang pernah aku lalui. Kes pertama, aku masuk ke ward kelas 3 hospital besar. Nama dirahsiakan. Bila tengok ke atas siling, begitu banyak makhluk merayap. Ada mata bulat, ada mata panjang, ada telinga panjang, ada muka mengerikan dan sebagainya. Mereka seakan-akan menanti saat untuk terjun ke bawah. Di hujung pula, aku melihat seorang lelaki berjalan sambil memegang kepalanya sendiri. Darah memancut keluar dari tengkuknya. Jururawat dan doktor seperti biasa menjalankan tanggungjawab mereka. Hanya aku yang kadang-kadang melihat di bawah katil pesakit, seperti mayat sedang tidur di bawahnya. Seorang kanak-kanak pula menarik tangan ibunya sambil jari menunjuk ke arah lembaga di bawah katil. Marah si ibu pada anaknya. So, nasihat di sini, lain kali ibu-ibu yang ada anak seperti ini, percayalah bahawa mereka dapat melihat apa yang orang lain tidak dapat lihat dengan mata kasar. Kes kedua, aku melihat begitu ramai orang datang menziarahi ahli keluarga mereka yang sakit pada waktu melawat. Seorang wanita kelihatan berjalan begitu perlahan. Di atasnya ada seekor beruk sedang bertenggek dan matanya kemerah-merahan. Bila aku ceritakan pada isteri, dia terus diam. Aku terus baca ayat Al-Quran, lalu aku hembus ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu terjatuh dan wanita tersebut terhoyong-hayang sebelum dipegang oleh keluarganya yang menyangka dia mahu pitam atau tidak sihat. Makhluk itu tadi bangun dan mukanya kelihatan begitu marah. Dia tahu siapa empunya engkara yang menyebabkan dia terjatuh. Matanya tepat memandang ke arahku. Aku baca ayat kursi dan hembus sekali lagi, terus hilang. Lah, pasal apa abang pergi hembus? Saat lagi kecoh. Tegur isteri bila aku ceritakan semula kepadanya. Ada betul juga katanya. Aku hanya terdiam. Itulah sikap aku melihat sesiapa yang bawa benda gaib yang dia sendiri tidak tahu. Kita akan buat dari jauh dan kadang-kadang kita sendiri diserang bila tertidur. Kes ketiga pula, sedang aku melihat orang ramai mengelilingi seorang lelaki. Rupa-rupanya dia diambang sakaratul maut. Anak-anak sibuk dengan handphone, telefon sana sini, mungkin sedang memaklumkan kepada sanak saudara tentang perkabaran ayah mereka. Yang paling sibuk ialah makhluk yang telinga panjang, duduk panjang sedang mengganggu lelaki itu. Saat inilah kita harus bisikkan kalimat La ilaha illallah padanya. Kita ajarkannya kalimat itu.
Bukan kita tengok dan kata pada ayah mengucap sambil terseduh-seduh. Kalau kita sayang mereka, kita bantu mereka saat ini. Pedulikan handphone, bisikkan di telinganya la ilaha illallah saat itu. Matanya hanya memandang ke atas, dia diganggu sebenarnya. Kalau kita sayang ayah dan ibu ketika saat itu, tak kisah sama ada anak-anak lelaki atau anak perempuan, ajalah kepada ibu bapa anda. Itu tanda kasih kita pada mereka. Jangan hanya melihat dan menangis. Kadang-kadang kalau aku ziarah, aku akan nasihatkan dan ajar anak-anak tentang kalimat ini. Biarlah mereka akhiri dengan penyudah yang baik. Kes keempat, pernah aku masuk bilik mayat untuk meminta surat kematian ibu. Aku melihat ada beberapa makhluk sedang berdiri berhampiran peti mayat. Cuma aku tidak pasti adakah peti itu kepunyaan mereka. Mereka berpakaian seperti biasa yang kita nampak pada manusia. Tiada yang aneh. Ada juga yang berwajah hodoh. Rupanya muka pecah, lidah terjelir keluar. Cepat-cepat aku jumpa yang mengeluarkan surat dan terus pergi ke pejabatnya. Kes kelima, aku masuk ke wad jantung sewaktu ziarah ibu mertuaku. Seorang jururawat begitu tekun membantu pesakit. Tapi tanpa dia sedar, dia diekori sesuatu. Wanita berambut panjang berjalan mengikutnya dari belakang. Kemana sahaja jururawat itu pergi, dia akan ikut. Matanya hanya pandang ke bawah sahaja. Sesekali rambutnya akan tersangkut atas bahu jururawat dan aku melihat jururawat itu menggui seolah-olah gatal. Aku hanya dapat melihat tanpa dapat melakukan apa-apa terhadap jururawat berkenaan. Biasalah kalau bertugas di hospital, sebab itu paling bagus kita amalkan ayat al-maksurat. Sebelum keluar dari hospital, kita baca ayat maksurat atau ayat kursi. Lalu kita hembus kiri, kanan, depan, belakang sebelum kita pulang ke rumah. Amalkanlah. Kita tak tahu apa yang mengikut kita pulang. Yang menjadi mangsa ialah anak-anak. Kredit dikongsi oleh Arif Budiman Zainal Abidin. Okey, itu sahaja perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat.